1.5 juta pengguna RFID telah mula menggunakan sistem pelekat identifikasi frekuensi radio RFID semalam. Namun, tular di banyak media sosial pada Isnin apabila kebanyakan tol di lebuhraya Kendalian Plus Malaysia Berhad sesak berikutan kegagalan sistem itu berfungsi. Ikuti perkembangan semasa tinjauan bersama wartawan Nur Liana Zulkifli di salah satu lebuhraya Plus ketika ini. Liana? Ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh rakan saya Syahira, semalam beberapa pengguna lebuhraya mengutarakan kekecewaan mereka berikutan terperangkap di dalam kesesakan khususnya di lorong tol yang dipercayai berikutan kegagalan sistem RFID, dan keadaan menjadi lebih parah apabila pengguna lebuhraya yang gagal melakukan pembayaran menerusi RFID terpaksa pula mengambil keputusan untuk beralih ke touch and go punya lorong, dan namun mendapati baki dalam kad tidak mencukupi, dan hal itu kerana pertukaran penggunaan sistem bayaran daripada RFID kepada kad touch and go yang menyebabkan pengguna kad akan dikenakan charge maksimum. Dan hari ini tim bernama TV telah pun melakukan tinjauan di beberapa lokasi di tol-tol di lebuhraya dan oleh kendalian syarikat ini, dan untuk melihat sendiri bagaimana sama ada permasalahan yang telah pun berlaku pada semalam telah ditangani untuk hari kedua RFID beroperasi. Dan kami meninjau di tol Sungai Besi, tol Kajang dan juga tol Seri Kembangan, dan mendapati transaksi tol yang menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio ataupun RFID ini bagi kenderaan ringan persendirian ataupun kelas 1 yang dilaksanakan di lebuhraya utara selatan yang bermula semalam dilihat agak kurang mendapat sambutan, dan ini barangkali berikutan kebanyakan daripada pengguna lebuhraya masih lagi seperti belum bersedia untuk menggunakan sistem transaksi tersebut, dan ada juga yang mengambil langkah berjaga-jaga dengan membawa peranti smart tag dan juga kad touch and go sebagai persediaan, dan sekiranya RFID mereka gagal untuk berfungsi. Dan untuk makluman, sebanyak 164 laluan transaksi tol RFID telah pun mula beroperasi sejak semalam, dan untuk mereka yang menggunakan sistem pelekat RFID ini untuk disarankan untuk mengaktifkan dahulu sistem pelekat ini di dalam aplikasi e-wallet dan melakukan tambah nilai ke dalam sistem RFID di aplikasi tersebut sebelum boleh menggunakannya dalam tempoh 24 jam. Dan terdapat juga beberapa cadangan sistem e-wallet yang seperti kita tahu yang membenarkan kredit untuk yang telah pun direka cipta juga harus diintegrasikan dengan solusi terbaik. Dan selepas sila ini bagi memastikan kereta yang kehabisan baki tidak tersangkut dan menyebabkan kesesakan seperti mana yang berlaku pada semalam. Dan sebagaimana ia juga telah diguna pakai di beberapa buah negara maju, iaitu high speed RFID detektor yang tidak memerlukan palang dan rumah tol, kereta tidak perlu diperlahankan dan seterusnya mampu mengelakkan kesesakan secara total. Dan ini antara cadangan-cadangan yang telah pun tular di dalam media sosial. Dan saranan juga kepada mereka yang tidak mempunyai sistem e-wallet, anda boleh memastikan baki RFID anda mencukupi dengan melakukan tambah nilai dahulu sebelum memulakan perjalanan. Dan seperti yang anda lihat, perjalanan di lebuhraya ini masih lagi berjalan dengan lancar, trafik juga berjalan dengan lancar, dan di stesen-stesen ataupun di rumah-rumah tol juga kami dapati bahawa tidak ramai pengguna lebuhraya yang mahu menggunakan sistem RFID untuk hari kedua ia beroperasi. Dan apapun, kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan semasa tinjauan kami di tol-tol di lebuhraya berdekatan. Untuk itu, kembali ke studio bersama Syahira. Baik, terima kasih Liana atas laporan anda.